mengundang rahmat Allah. Anjuran pejabat kadi daerah Muar bersama dengan ahli kuasa Masjid Paris Tongkat. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengambil tempat dan juga memberikan kerjasama dengan mematikan bunyi telefon tangan anda ataupun berada dalam keadaan silent. Seterusnya, tanpa membuangkan masa, majlis dengan ini menjemput Imam Muhammad Faiz bin Adil selaku Imam Daerah Muar sebagai moderator forum bagi meneruskan majlis. Dipersilakan Al-Fadhil Imam dan juga jemputan ahli panel pada malam ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa habibana wa 'atibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara umum yang saya hormati pengurusi Masjid Paris Tongkat dan komitinya, jawatankuasanya, rakan-rakan daripada pejabat kadi daerah Muar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Ya tuan-tuan, dari masjid yang telah menjangkau usia 91 tahun, Masjid Paris Tongkat, kami bawakan kepada anda forum hal ehwal Islam bagi membicarakan topik yang sebagaimana yang telah diwar-warkan sebelum ini di kampung ini. Kalau tak ramai orang datang pada malam ni. Jadi anjuran bersama pejabat kadi daerah Muar dan jawatankuasa Masjid Paris Tongkat. Terlebih dahulu pihak kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program pada malam ni. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita akan bicarakan satu topik orang lain, itu nama orang. Satu topik yang menarik, pandai cover kan. Satu topik yang mengingatkan kita tentang kita ni hampir menuju bulan Ramadan. Kita berada di 12 Syaban, hampir nisfu Syaban. Lagi 2 hari lagi nisfu Syaban. 3 hari masuk hari ni, kira 2 hari lah. Untuk kita memperbanyakkan amalan kita, antaranya iaitulah topik yang kita angkat pada malam ini, iaitulah sedekah mengundang rahmat Allah. Tuan-tuan kena hafal ni, nanti balik tak tahu tanya forum apa. Tajuknya sedekah mengundang rahmat Allah. Mengundang, bukan undang, mengundang. Sedekah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, bagi mengupas topik ini, kita bawakan kepada tuan-tuan 2 orang ahli panel yang tidak asing lagi di Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya. Senang nak ingat nama, kalau kita nak sebut Al-Fadhil, Ustaz Fadil bin Sohar. Selamat datang Ustaz. Katanya jam tadi Ustaz Jalan Ustaz. Jam. Tapi jam-jam pun dapat sampai, alhamdulillah. Siapa namanya? Al-Fadhil Ustaz Fadil. Itu gelaran Al-Fadhil Ustaz Fadil. Di sebelah kiri saya
Tak boleh sebut Al-Fadil. Dia sebut sahibul fadilah, tapi namanya bukan Fadilah. Kalau Ustaz Fadil, Al-Fadil, Ustaz Fadil. Sebelah kiri kita kalau tak kenal memang tak tahulah. Bekas qadi daerah Muar, mantan qadi daerah Muar, sekarang adalah KPP, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau Jabatan Agama Islam Negeri Johor, adalah sahibul fadilah Syekh Tuan Haji Muhammad Khalil bin Muhammad Noor, KPP Pengurusan Masjid. Selamat datang tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita tadi apa? Sedekah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah, lamma khalaqallahu al-khalq kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqa al-'arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ketika Allah menciptakan makhluk, Allah menetapkan pada dirinya, dalam kitabnya yang berada di arasy, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaan. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan. Banyak perkara yang kalau kita buat kat dunia ni mengundang rahmat, begitu juga boleh mengundang kemurkaan Allah. Kita buat apa saja yang kita buat, kadang-kadang boleh mengundang rahmat, kadang-kadang boleh mengundang kemurkaan. Banyak juga yang kita lakukan kesalahan, boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Rahmat Allah tu mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita buat dosa masih lagi tidak terus kena bencana. Kita buat dosa banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan dan sebagainya, masih lagi diampunkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Jadi untuk mencari cara-cara mencari mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya ialah dengan bersedekah. Jadi untuk mengupas tajuk kita pada malam ini, insya-Allah kita berikan ruang kepada panel kita yang pertama, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Fadil untuk membicarakan tentang fadilat bersedekah, seterusnya memperkenalkanlah tabung pembangunan masjid dan amal jariah negeri Johor. Fadal Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Thumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang dihormati Tuan Pengerusi, moderator yang semuanya menyebut nama saya ni memang agak famous juga lah tuan-tuan. Tapi tak nak saya mengaku saya tuan-tuan dengan Al-Fadil depan sekali. Nama yang betul Fadil. Tapi boleh sambang pula. Allahu Rabbi Karim. Terima kasih Tuan Moderator. Tidak lupa juga Ketua yang sangat saya hormati, Tuan Haji Muhammad Khalil bin Muhammad Noor selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Tidak lupa juga Tuan Pengerusi serta barisan AJK, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Bakal-Bakal Haji, Bakal-Bakal Hajah, Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditanyakan mengenai dengan tajuk yang begitu vogue tuan-tuan, ni vogue lah tajuknya tuan-tuan, ya, sedekah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul tuan-tuan, ya. Sesungguhnya kita sedia maklum tuan-tuan,
umat Islam disarankan kepada disarankan oleh Allah dan Rasul melaksanakan dan berlumba-lumba untuk mengamalkan amal kebajikan. Nak menjadikan diri seseorang itu menjadi insan yang betul-betul berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak-banyak ibadah, ya, ibadah sedekah ini tuan-tuan adalah sememangnya ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa tuan-tuan? Ibadah sedekah ini secara khususnya banyak mereka melaksanakan ibadah ini berkorban dari segi harta benda, wang ringgit tuan-tuan, yang sememangnya harta benda dan wang ringgit menjadi sesuatu perkara yang sangat disayangi oleh manusia, tetapi asbab mengenangkan dan sentiasa mengingat seruan Allah dan Rasul, mereka sentiasa berkorban untuk melaksanakan amal ibadah sedekah ini tuan-tuan. Selain daripada menjadi amalan-amalan khusus yang lain tuan-tuan, solat, ya, berpuasa, mengerjakan haji, tetapi amalan bersedekah ini tuan-tuan jangan dipandang enteng, jangan dipandang remeh. Walaupun hakikatnya sedekah tuan-tuan, tetapi Allah tidak menilai seseorang hamba itu melaksanakan ibadah sedekah dari segi banyaknya dia menyumbang, tidak. Tetapi Allah melihat dari segi niat dan usahanya ke arah ibadah tersebut. Barulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang berlipat-lipat kali ganda kepada mereka yang sentiasa melaksanakan amalan ibadah bersedekah ini tuan-tuan. Ya, tidak dinafikan tuan-tuan. Ya, bila menyebutkan amal sedekah ini tuan-tuan, banyak kelebihannya tuan-tuan, banyak fadilahnya. Dan mungkin serba ringkas yang boleh saya jelaskan pada malam ini, kita hayati satu persatu fadilah amalan bersedekah agar kita betul-betul bukan setakat menghayati, merasakan roh amalan bersedekah itu dalam sanubari. Mudah-mudahan walaupun tak banyak kita menyumbang, tak banyak kita bersedekah, tetapi niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menjunjung apa saja surat Allah dan Rasul, maka sesungguhnya layaklah mereka ini mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia tuan-tuan fadilah-fadilahnya mengenai tentang amalan bersedekah tuan-tuan? Pertamanya, ya, sesungguhnya orang yang bersedekah ni tuan-tuan, fadilahnya adalah tidak akan berkurangan dari segi harta bendanya tuan-tuan. Walaupun hakikatnya tuan-tuan dia berasa gundah gulana pada permulaan untuk melaksanakan amal ibadah sedekah ni tuan-tuan, macam bergegar kociknya tuan-tuan, bergegar tangannya tuan-tuan, dalam kocik tak ada duit yang lain, tak ada warna hijau, tak ada warna biru, yang ada warna purple saja tuan-tuan. Maka dia keluar bergegar tuan-tuan, tapi dia niat akan seruan Allah dan Rasul, lillahi ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan mereka ini tidak akan berkurangan dari segi hartanya tuan-tuan, malahan akan bertambah-tambah lagi pula tuan-tuan hartanya yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab daripada apa tuan-tuan? Asbab mereka ini berkorban demi kerana Allah yang Maha Esa. Maka sesungguhnya dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Al-Qamaqal. Maka sesungguhnya tidak akan berkurangan harta dengan bersedekah, dan seorang hamba yang berpemaaf pasti akan Allah tambahkan kemuliaan baginya. Maka sesungguhnya tuan-tuan, kalau kita lihat baliklah tuan-tuan, ya, ini sejarah kehidupan manusia, sejarah kehidupan manusia dalam kamus mana sekalipun tuan-tuan,
adakah kita lihat orang yang sentiasa berinfak ni jatuh miskin? Kita lihat balik tuan-tuan. Pernah tak kita dengar sekeliling masyarakat sekeliling kita yang sentiasa bersedekah jatuh miskin papa ke dana? Tak ada tuan-tuan. Malahan tuan-tuan, orang yang melakukan amal sedekah ni tuan-tuan, kita sedia maklum, bukan setakat hartanya ditambah tuan-tuan, tetapi Allah tuan-tuan melemparkan dalam rasa hatinya itu rasa ketenteraman, kebahagiaan. Tidak ada rasa gundah gulana, tidak ada rasa risau mengenai tentang apa yang dimilikinya tuan-tuan. Ini hakikat yang kita perlu ketahui tuan-tuan, bahawasanya orang yang bersedekah ni tidak akan jatuh miskin. Jangan risaulah tuan-tuan, percayalah tuan-tuan, asal niat kita kerana Allah bersedekah, berinfak di jalan Allah, Allah tambahkan tuan-tuan segala apa sahaja, bukan setakat harta benda, ganjaran pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Awal ayat tersebut tuan-tuan menyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, bandingan orang yang berinfak di jalan Allah, ikhlas tuan-tuan, ikhlas, tak ada rasa gundah gulana. Mereka menyahut seruan Allah untuk mengamalkan amalan sedekah. Mereka ni niat berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah bandingkan golongan mereka ini ibaratkan menanam sebiji benih. Daripada benih tersebut akan menerbitkan satu pohon yang akan merungkaikan 7 tangkai. Setiap tangkai akan menerbitkan 100 biji buah. Sesungguhnya Allah berhak memberikan kebaikan, kerahmatan kepada golongan-golongan si benih rupa tuan-tuan. Layaklah Allah berikan pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Bayangkan tuan-tuan, walaupun 10 sen tuan-tuan infak, ditabung pembangunan masjid ke, masjid khusus masjid ini, ataupun berinfak ditabung pembangunan masjid dan amal jarah ni Kejur, ataupun berinfak dengan niat infak yang lain, anak yatim ke, orang miskin ke, atau siapakah mereka yang layak untuk menerima sedekah tersebut. Ingatlah, sedikit kita infakkan itu tuan-tuan, Allah ganjarkan berlipat-lipat kali ganda, 100 ganjaran tuan-tuan. Pula tuan-tuan, kita tak lama lagi nak masuk di bulan Ramadan Al-Mubarak. Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan sesungguhnya bulan yang penuh keberkatan, bulan yang Allah offerkan pelbagai tawaran-tawaran yang istimewa, termasuklah amalan bersedekah tuan-tuan. Kita sebelum nak masuk bulan Ramadan tuan-tuan, dah kita praktikkanlah amal-amal sedekah ni tuan-tuan. Jangan kita nak tunggu sampai bulan Ramadan baru kita nak bersedekah. Memang betul tuan-tuan, bulan Ramadan tu Allah ganjarkan setiap amalan satu amalan tuan-tuan. Kalau hari biasa Allah berikan ganjaran 10, tetapi kalau bulan Ramadan memang berganda-ganda Allah berikan ganjaran tersebut. Tetapi jangan sampai tunggu sana tuan-tuan bulan Ramadan. Kita dah boleh berusaha untuk mempraktikkan amalan ibadah sedekah ini tuan-tuan. Manalah kita tahu tuan-tuan, andai katalah kita mohon kepada balina Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan, ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi kalau Allah takdirkan nyawa kita tuan-tuan tak sampai nak berjumpa bulan Ramadan, tetapi kita sudah pun memulakan amalan, mempraktikkan amalan bersedekah ni tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan, ingatlah mungkin amalan yang kita lakukan sekarang ini menjadi pemberat asbab kita akan masuk ke dalam syurga Allah yang kekal abadi. Wallahu alam. Mana kita tahu tuan-tuan. Ya, inilah dia tuan-tuan, tidak akan berkurangan sedekah bagi orang yang selalu melaksanakannya tuan-tuan. Tidak akan berkurangan dari segi hartanya tuan-tuan. Tentang perkara tersebut tuan-tuan. Yang keduanya tuan-tuan, bahawasanya sedekah ini kelebihannya adalah membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sedia maklum tuan-tuan, amalan sedekah ini tidak lain dan tidak bukan, utamanya adalah untuk berterima kasih kepada Allah kerana mengurniakan kita nikmat yang berlipat-lipat kali ganda, mengurniakan kita kemudahan-kemudahan dalam kehidupan, mengurniakan kita dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang tak mampu kita nak bayar balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita sedia maklum tuan-tuan, ya, bahawasanya bila seseorang itu berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan dengan cara pelbagai cara, termasuklah bersedekah, menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Allah, bahawa sesungguhnya Allah dah janjikan kepada golongan yang berterima kasih akan dilipat gandakan tuan-tuan kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayatul akhir, sadaqallahul azim. Sesungguhnya siapa yang berterima kasih, mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadanya, maka aku akan tambah nikmat tersebut kepadanya. Tetapi ingat amaran Allah Subhanahu wa taala selepas daripada ayat tersebut, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sesiapa yang kufur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kamu, yakni Allah dah berikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan tidak terhingga tuan-tuan, tetapi mereka ada juga golongan yang sentiasa menyombongkan diri, sentiasa melahirkan rasa takabur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan amat dahsyat. Allahu akbar. Kita ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tak banyak pun amalan tuan-tuan, tak banyak pun amalan dalam kehidupan kita, tapi kita ikutlah kemampuan kita tuan-tuan. Terutama sekali kalau kita mampu, kita nak menghafaz Al-Quran, satu Al-Quran tuan-tuan tak mampu, kita nak mengamalkan amalan solat-solat sunat ataupun solat-solat tambahan kepada solat fardu sebagai pengimbang dan juga menutup segala cacat celah dalam solat fardu kita pun tak mampu juga nak buat sebegitu rupa. Ya, kita tak mampu nak melaksanakan amal-amal ibadah yang agak berat bagi diri kita, tapi amalan sedekah cuma menginfakkan harta milik kita yang Allah pinjamkan sementara ini, kita salur kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamahkan tuan-tuan amalan ini, insya-Allah. Inilah dia amalan insya-Allah akan menjadi pemberat nanti di mizan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, walaupun sedikit tuan-tuan sumbang, walaupun sedikit tuan-tuan berderma, walaupun sedikit tuan-tuan berinfak di jalan Allah, niat kerana Allah SWT, amalan ini akan menjadi perhatian di sisi Allah SWT. Benarlah kata-kata ulama tuan-tuan, qalilun mustamir khairum min katsirin munqati'. Sesungguhnya amalan yang kita faham, amalan yang kita faham dari segi ilmunya, kita amalkan, walaupun ilmu tersebut sedikit, tapi kita dapat amalkan. Terutama sekali amalan sedekah itu kita istiqamahkan tuan-tuan, tanpa tanpa putus harap, dengan niat kerana Allah. Aku buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang sememangnya tuan-tuan baik dan mulia di sisi Allah daripada banyak ilmu yang kita dapat tapi kita tidak mengamalkannya tuan-tuan. Allah, itu kata-kata ulama tuan-tuan. Baru sedikit je kelebihan yang saya sedangkan pada malam ini tuan-tuan. Sedikit je. Ada masa lagi? Ada lagi Boleh lagi tuan? Boleh lagi Okey, baik. Boleh tuan-tuan? Alah, seluruhnya dah makan belum ni? Allah, dah bau kari ke belum ni? InsyaAllah. Boleh tuan-tuan Boleh, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada itu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kelebihan orang yang bersedekah ni tuan-tuan tidak lain dan tidak bukan adalah mereka ini akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu tuan-tuan. Ya, dosa-dosanya yang telah lalu, kita tak payah ambil lah yang belakang-belakang tuan-tuan. Hari ni saja tuan-tuan,
bangkit daripada tidur, sampailah waktu sekarang ini, apa dosa-dosa yang telah kita lakukan? Usap dada, tanya iman. Jangan tepuk dada, tanya selera. Lepas ni kita makan kari lepas ni, tuan-tuan. Ya? Usap dada, tanya iman. Apakah dosa-dosa yang telah kita lakukan pada hari ini sahaja, tuan-tuan? Bangkit daripada tidur, sampailah sekarang ini, kita tidak tahu apakah dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik besar ataupun kecil, tuan-tuan. Baik nyata ataupun tersembunyi, kita tidak tahu. Tetapi ingatlah, tuan-tuan, kelebihan bersedekah ini adalah salah satu amalan Allah berikan kelebihan kepada mereka yang melaksanakan amal sedekah ini, dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, melainkan selagi mana dia tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena bertaubat nasuha. Ya, tuan-tuan. Tetapi kalau sekiranya melakukan dosa-dosa yang selain daripada syirik kepada Allah, insya-Allah akan diampunkan dosa-dosanya, asbab daripada dia mengistiqamahkan amalan bersedekah, insya-Allah. Ini dinyatakan di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api, tuan-tuan. Allahu akbar kabira. Ya, tuan-tuan, saya teringat satu kisah yang benar yang berlaku, tuan-tuan. Mengenai tentang orang yang suka melakukan amal sedekah ni, tuan-tuan. Satu kisah yang berlaku di tengah-tengah Tenggara, tuan-tuan, dalam negeri Johor. Saya jangan beritahu saya kat mana, tapi saya nak ceritakan, tuan-tuan, berlaku di tengah-tengah Tenggara, tuan-tuan, dalam negeri Johor. Memang berlaku kisah benar ini, tuan-tuan. Seorang ibu tua, ibaratkan kehidupannya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tuan-tuan. Ibu tua ini mempunyai anak, tuan-tuan, yang perlu dipelihara, tuan-tuan. Ibu tua ni mengecapi kehidupan pada akhir usianya, tuan-tuan, dalam keadaan baik, sangat-sangat baik, tuan-tuan. Bila ditanya tentang kisah kehidupan ibu tua ini, tuan-tuan, rupa-rupanya, tuan-tuan, apa yang menjadikan kehidupan ibu tua ini sangat terbaik di akhir usianya, tuan-tuan, bahawasanya pada usia mudanya, tuan-tuan, ditinggalkan suami dengan anak 8 orang, tuan-tuan, yang masih tak jauh beza di antara satu sama lain, setahun. Tetapi kehidupannya sangat susah pada ketika itu. Tetapi dia berfikir dan dia mendengar satu kuliah disampaikan oleh seorang ulama, bahawasanya buatlah amal sedekah, engkau jangan tinggalkan solat, tetapi amal sedekah ini engkau jangan juga engkau lupakan. InsyaAllah segala kesulitan kehidupanmu, segala kesusahan yang engkau hadapi akan terhapus dan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkannya. Rupanya ibu ini, tuan-tuan, zaman usia muda, bukan usia muda lah, lingkungan dalam 30-an, tuan-tuan, telah diceraikan suaminya dan terkontang-kanting kehidupannya memelihara anak 8 orang, tuan-tuan, yang tak jauh jaraknya, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, 8 orang, tuan-tuan, 4 lelaki, 4 perempuan, tuan-tuan. Ya, baik, memang suami ini memang tak patut, tuan-tuan, melakukan yang demikian, tuan-tuan. Senang cerita, buat tahu, lepas dah sedap, tinggalkan. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya, tuan-tuan, ibu tua ni, tuan-tuan, menceritakan kepada saya sendiri, tuan-tuan, apakah amalan yang jadikan ibu ni dalam keadaan sukses usia akhir usianya tu. Dia menceritakan, wahai ustaz, saya masa muda-muda dulu, bukan saya nak tunjuk terror, bukan nak tunjuk baik, bukan nak tunjuk apa, tapi saya teringat akan seorang ulama menyatakan jangan tinggalkan solat, dalam masa yang sama jangan tinggalkan sedekah. Sedekahlah mengikut kemampuanmu dengan niat kerana Allah. Maka dia ambil amalan tersebut, tuan-tuan, diamalkan sampailah usianya sudah pun dah nak sampai ke waktu senja, tuan-tuan. Tetapi, tuan-tuan, kehidupannya pada permulaan memang susah, tetapi dia merasai, tuan-tuan, apa yang diinfakkan,
Ya, dia belanja, dia mencari rezeki. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dengan mencari apa tuan-tuan? Segala apa saja serpihan-serpihan sampah yang boleh diguna pakai dan dikompol dan dijual tuan-tuan. Itulah pekerjaan asasnya tuan-tuan. Tetapi dia bernekat dan juga berniat serta mengazamkan dalam hatinya bahawa apa yang dia dapat apa yang dijual, ya, iaitu sampah yang memberikan manfaat kepada untuk dibuat recycle lah tuan-tuan. Dia jual, suku daripada pendapatan tersebut dia berinfak di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sampailah usianya dalam keadaan sukses, dalam keadaan senang, tetapi dia tidak tinggalkan amalan bersedekah ni tuan-tuan. Anak-anak dia bagaimana tuan-tuan kehidupannya? Baik, saya ceritakan kehidupan anak-anaknya tuan-tuan. Dua orang doktor pakar tuan-tuan, ortopedik. Sekarang bekerja di Arab Saudi. Dua orang lagi tuan-tuan adalah dari segi kejuruteraan. Dua orang lagi cikgu. Tiga orang lagi tuan-tuan, dua orang lagi tuan-tuan, bekerja sebagai apa tuan-tuan? Perniaga yang berjaya. Perniaga yang berjaya. Setiap anak tuan-tuan memberikan kepada ibunya tuan-tuan, tidak lupa tuan-tuan, bukan setakat duit setiap bulan diberi 5,000 tuan-tuan seorang. Macam tuan-tuan, kalau dah 8 orang kali 8 berapa tuan-tuan? 40,000. Apa nak buat 40,000? Macam tuan, jutawan jutawan. Tapi tuan-tuan, apa yang diinfakkan oleh anak, diberikan oleh anak itu bukan diguna untuk dirinya tuan-tuan, tapi diinfakkan juga kepada rumah Allah tuan-tuan. Dia mengamalkan segala amal yang tidak pernah ditinggalkan tuan-tuan. Kesihatan dia alhamdulillah, kehidupannya serba mewah, kehidupannya tak ada pernah susah. Dan segala apa, kalau ada orang yang nak meminta tolong kepadanya tuan-tuan, tidak segan-segan dia keluar daripada koceknya 1,000 tuan-tuan, beri kepada orang yang memerlukan. Macam kita kalau keluarkan daripada kocek kita 1,000 macam tuan-tuan. Itu yang saya sebutkan tadi di awal dia, gegor ni tangan ni macam kena Parkinson tuan-tuan. Macam kena Parkinson tuan-tuan. Ya. Tapi ingatlah tuan-tuan, yakinlah, saya bukan nak cerita benda yang kelakar, tidak. Tetapi kita mengambil ibrah daripada amalan bersedekah ini tuan-tuan. Tidak akan rasa kesusahan langsung bagi setiap orang yang melaksanakannya tuan-tuan. Takkan. Yakin tentang perkara tersebut, insya-Allah segala kehidupan kita Allah aturkan satu persatu, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Kita masuk azan dulu ya. Okey, baik. Sabar supaya sikit insya-Allah.
Baik, tuan-tuan yang hormati Allah sekalian. Sikit lagi tuan-tuan. Ya, sikit lagi. Tak banyak pun. Saya pun dah nak habis dah tuan-tuan. Ya. Dah nampak hin-hin suruh berhenti. InsyaAllah saya berhenti insyaAllah. Ya. Baik. Jadi di kesempatan ini juga tuan-tuan yang hormati Allah sekalian. Ya. Saya nak menerangkan juga mengenai tentang penubuhan tabung pembangunan masjid dan amal jariah di Johor. Bahawasanya tuan-tuan, tabung ini telah ditubuhkan dan mendapat kelulusan daripada Kerajaan Negeri Johor melalui mesyuarat MMK pada tahun Februari 1999 dan dilancarkan tuan-tuan pada November tahun 2000. Oh, rupanya dah lama tabung ni tuan-tuan. Ya, tabung ni sudah lama tuan-tuan, sampai sekarang dah kewujudannya 23 tahun tuan-tuan. 23 tahun tuan-tuan. Tapi masih ada juga yang tak tahu tuan-tuan tabung ni dah diwujudkan. Tabung ini tuan-tuan diwujudkan di bawah Jabatan Kelolaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor, iaitu khusus dikelola di bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Ya. Memang diwujudkan tabung khas, fungsinya adalah untuk apa? Untuk membantu mana-mana masjid, mana-mana surau yang memerlukan bantuan dari segi kemudahan-kemudahan yang ada, ataupun membaik pulih serta menaik taraf tuan-tuan, ya, kepada mana-mana masjid yang memerlukan atau surau-surau yang memerlukan. Ya, kita akan dari segi baik pulih dari segi fasilitis yang ada dalam masjid ataupun surau-surau.
kemudahan-kemudahan yang ada. InsyaAllah dari segi kapet, membuat pelebaran surau ataupun ruang solat masjid, ya, PA system, ya, segala apa saja keperluan-keperluan masjid dan juga surau untuk apa tuan-tuan? Memberikan keselesaan kepada para jemaah tuan-tuan. Inilah fungsi tabung yang diwujudkan di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, membantu tuan-tuan masjid-masjid surau yang memerlukan. Jadi dana yang ada dalam tabung pembangunan masjid ini tuan-tuan adalah hasil daripada sumbangan penggerak-penggerak masjid dan juga surau seluruh negeri Johor, dan juga pegawai-pegawai penyelaras setiap daerah yang diberikan kuasa untuk mengutip derma, dana daripada orang ramai, serta sumbangan tetap masjid-masjid ataupun surau-surau yang berkemampuan. Mereka menyumbang secara tetap tuan-tuan di dalam tabung pengguna masjid dan amal jariah negeri Johor. Ya. Dana inilah yang kami semua salurkan tuan-tuan kepada mana-mana masjid-masjid yang juga dan juga surau-surau yang memerlukan. Kalau ikutkan tuan-tuan baru-baru ni, untuk tahun ini sahaja tuan-tuan, pada fasa yang pertama 2024 kita akan melepaskan peruntukan sebanyak 4 juta tuan-tuan. Baru fasa pertama. Ya, fasa pertama. Setiap tahun tuan-tuan, dari segi baik pulih dan juga menaik taraf ni tuan-tuan, kosnya meningkat tuan-tuan. Tetapi alhamdulillah, dengan ihsan orang ramai, jemaah-jemaah masjid, ada individu-individu korporat-korporat yang menyumbang kepada tabung pengguna masjid Ahmad Jarrah Johor, maka dana ini dapat kami agihkan tuan-tuan kepada mana-mana masjid dan juga surau yang memerlukan tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan jangan risau. Segala apa saja dana yang disumbangkan dalam tabung ini tuan-tuan dikawal oleh undang-undang tuan-tuan. Kita ada enakmen tabung pengguna masjid Ahmad Jarrah Negeri Johor tahun 2000. InsyaAllah tuan-tuan, duit-duit tuan-tuan ni semua selamat kalau infak di dalam tabung ni tuan-tuan, dan segala pengagihan akan mengikut tata cara peraturan keuangan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi kami agihkan semua ni tuan-tuan, insyaAllah. Ya, jadi tuan-tuan jangan risau, jangan guna gulana. Kalau nak menyumbang silakan tuan-tuan, ayo sama-sama, ya, kita berjihad untuk menyumbang kepada tabung pengguna masjid Ahmad Jarrah Negeri Johor, dan mudah-mudahan tuan-tuan jariah tuan-tuan tu walaupun sedikit tetapi dapat disebar luaskan ke mana-mana saja merata masjid surau dalam negeri Johor ni tuan-tuan, insya-Allah. Selagi mana manfaat itu digunakan, selagi mana manfaat itu dimanfaatkan. Oh, dah sasul dah tuan-tuan, habis-habis ni tuan-tuan ni. Masa nak habis ni dah sasul perkataan tuan-tuan. Selagi mana apa saja dimanfaatkan itu tuan-tuan, insya-Allah pahalanya akan berterusan tuan-tuan. Ingat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata'ul insan an qatala amahu illa min thalath, sadaqatun jariyah aw ilmun yatafa'u bi aw waladun salih yad'u lah aw kama qala. Matinya seorang insan, anak cucu Adam ni tuan-tuan, akan terputuslah segala amal kebajikannya melainkan 3 perkara saja tuan-tuan yang akan berterusan, walaupun pahala ganjaran yang akan berterusan tuan-tuan, walaupun dia tu telah meninggal dunia. Pahala tu sekali selagi mana sedekah tu dimanfaatkan, pahala akan berjalan terus tuan-tuan. Allah berikan kepada orang yang sentiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, jangan risau tuan-tuan. Dalam kubur kita dapat saham. Sedekah jariah ni tuan-tuan, saham yang terbaik tuan-tuan. Jangan risau tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan, berjihadlah untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dipilih insan yang betul-betul berkualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li lakum. Mohon maaf sekiranya ada tersilap kata, tersalah bahasa. Setakat ini saja tuan-tuan apa yang boleh dikongsikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadil, Ustaz Fadil atas penerangan yang padu
sebentar tadi. Tuan-tuan, saya tertarik dengan 2 kali atau 3 kali isyarat yang ditunjukkan oleh Ustaz Fadil tadi, iaitulah tentang keyakinan ketika seseorang nak keluarkan duit apa tu, warna purple. Tadi tu kita lihat dalam lipatan sejarah sahabat Nabi yang selayaknya ditulis dengan tinta emas. Ketika Sayyidina Ukashah namanya berada dalam perang Badar, ketika itu pedangnya patah semasa melawan dengan musuh. Lalu baginda Rasulullah SAW datang dengan memberikan satu ranting pelepah kurma. Ranting ni gunakan untuk jadikan pedang. Tuan-tuan, kalau secara logik akal, kalau tanpa keyakinan yang mantap dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, takkan siapa berani nak lawan pedang dengan ranting. Tapi sahabat Nabi Sayyidina Ukashah pakai ranting tadi yang disebut sebagai aun, maknanya pedang aun, iaitulah pedang ranting berlawan dengan musuh. Musuh pakai pedang, Sayyidina Ukashah pakai ranting. Sebab apa? Yakin dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga contoh-contoh yang Ustaz sebut tadi tentang dosa akan terhapus. Dengan sedekah dosa akan terhapus sebagaimana air yang memadamkan api. Yakin tak? Bagaimana tahap keyakinan kita kalau sedekah itu akan menumbuhkan cabang-cabang itu? Yakinnya sampai mana? Kalau kita lihat dalam sejarah yang lain, Sayyidina Abu Talha radhiyallahu ta'ala, ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Takkan sampai kebaikan sehingga kamu menyedekahkan, tunfik, menginfakkan apa yang paling engkau cintai. Apa yang paling dicintai itu yang diinfakkan. Kita kalau ada duit 100 dengan 100 yang koyak-koyak, kita nak bagi yang mana? Jadi kena bagi yang paling dicintai. Itulah Sayyidina Abu Talha ada kebun namanya Bayruha, itulah kebun yang paling dicintai. Ketika turun ayat itu, beliau terus jumpa kepada baginda Rasulullah SAW untuk menginfakkan kebun Bayruha itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya tuan-tuan, kita ingin beralih kepada ahli panel kita yang sedang menunggu ni tadi. Tuan, tadi kita lihat banyak kelebihan. Saya yakin orang paling sokat dah yakin tadi tu. Dah yakin, mantap, padu lagi apa? Meletup komen mendebok. Masalah ni tuan, dia nak infak tu dah bagus dah, tapi kadang-kadang bila infak tu terkena scammer kan. Infak dah bagus dah, tapi nak infak pada tempat yang tak betul. Sebab apa? Mereka merancang dengan rancangan yang tersusun berbanding dengan orang lain. Jadi bagaimana pandangan tuan terhadap isu ini dan kaitannya dengan tabung pembangunan masjid dan amal jarah yang hijau? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Terima kasih Tuan, terima kasih Majlis, dihormati sahabat saya Ustaz Fadil, dihormati Lucy Fadil ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, masjid, penggerak masjid, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat dan lain-lain sekalian. Alhamdulillah, ramai hari ini datang dan saya sebenarnya ucapkan tahniah lah kepada jawatan kuasa masjid ni yang aktif kerana selalu saya mengikuti walaupun saya duduk di Johor Bahru macam semalam sebelum tidur saya tengok Tuan Kadi berceramah dekat sini. Ada saya langsung, tapi saya tak tengok saya langsung lah. Sebelum tidur saya buka
Di Muar ni banyak program-program keagamaan di Masjid Rasulullah ni yang direkam, ya, dirakamkan secara langsung. Malah kalau saya pergi semua daerah saya dah pergi, masuk Johor Bahru, melihat yang aktif dalam rakaman video ceramah di masjid adalah Muar yang saya boleh bagi nombor 1. Dan hari ini kita buat forum tajuk sedekah untuk kempen kita. Kempen untuk tuan-tuan bersedekah di tempat yang betul. Ya. Ini kalau saya masuk cerita sedekah tak betul jadi banyak sebab pengalaman saya jadi pencegah maksiat lama 9 tahun. Saya tahulah. Ya. Dekat bank ya, ada tambung. Biasa tak ada orang. Kalau orang ada dia takut. Tambung ada. Kita pun kalau datang kita serbu, kita tengok dulu mana orangnya. Rupanya orangnya tak ada ataupun mungkin ada tapi dia duduk jauh. Kita rampas. Jadi masa saya jadi kadi dekat Muar dulu 3 tahun 8 bulan banyak yang kita rampas, tabung-tabung dekat depan bank, dekat kedai runcit, dekat mana-mana tempat di pasar raya dan sebagainya. Kerana apa? Kesalahan apa? Kerana dia tidak minta kebenaran. Kalau dia betul dia minta kebenaran lah. Yang kita rampas itu pun ada nombor telefon, kita telefon suruh dia ambil. Kita suruh dia telefon, suruh ambil datang. Mula-mula kata nak datang, tapi kalau 2 minggu dia tak datang, kita akan rampas dan kita masukkan duit tu, kita buka tabung, kita masukkan ke Baitul Mal. Biarlah orang tu dia pun kita masukkan ke Baitul Mal. Jumlahnya ratus-ratus, ribu-ribu. Malah masa saya jadi kadi di sebuah daerah, sekolah daerah mana daerah keluar, ada seorang ni memang dia buat projek bulan puasa. Satu hari dia kena rampas, satu hari punya pungutan lebih RM1,300. Malah dia sewa hotel 120 satu malam. Selama sebulan Ramadan tu boleh bayar. Kerana dia buat projek mengutip dulu. Sebab gambar media sehari 2 hari ni ada cerita kan. Cerita tentang apa tu? Penyelewangan. Ada. Itu yang kita tengok kan. Jadi saya tak nak buat spekulasi lah. Kerana kita bagi pihak berkuasa penyiasat. Ada derma atas nama Palestin, ada pertumpahan itu, cukup terkenal namanya. Tetapi apa dah jadi sekarang ni, telah pun dituduh di mahkamah. Di bawah akta SPRM ya. Jadi, banyak lagi. Masa mula-mula kita kempen Palestin dulu, saya masa tu dah ada pegang jawatan Ketua Peluang Pengarah Musa Masjid ni, saya dapati ada banyak masjid-masjid termasuk di Muar ni, malah semua Johor ni, dekat pagar. Ini saya tengok ni ada QR code ni. Biasa di masjidnya. Ni tapi kena hati-hati ni. Kira ada berapa ni? 1 aku ada beranak kan? Warna-warna merah juga. Sebab kalau orang nak ada nombor sekali QR code, tuan-tuan cuba bayangkan ada kedai dekat Sungai Apung tu, tak sebut kedai mana lah. Ada 2 kedai dekat. Kalau nak kata kedai mana sedap, kedai yang tak ramai lagi sedap. Yang tak sedap ni ramai. Saya pelik kenapa? Rupa-rupanya kedai yang pertama tu bayar tunai saja. Yang kedai kedua boleh pakai scan. Jadi inilah teknologi sekarang. Jadi hati-hati ya. Merah-merah ni takutkan baliklah ada orang tampal, ataupun dia cabut kita, dia tampal atas tu, rupanya dia scan masuk akaun dia. Yang derma Palestin tu saya suruh penggerak masjid jalankan aktiviti, cabut. Dan memang dia cabut. Tapi dekat Muar ni saya tengok ada satu masjid tu, tapi saya yakin memang dah dicabut. Sebab yang kedua tu kedudukan dia lain. Yang pertama di tempat lain, belah kanan. Bila dia cabut, besoknya ada sini pula. Kursi masjid bila saya tanya, tak tahu dah tuan, semalam kita baru tampak, baru dah buka. Dekat pagi Jumaat utamanya dia letak balik. Jadi tuan-tuan, berhati-hatilah ya dengan orang-orang yang mengambil kesempatan, terutama pada bulan-bulan Ramadan. Jadi kempen kita ini, tampung pembangunan masjid dan
Johor untuk kita membina baru masjid dan juga membaik pulih. Ada dua perkara. Yang pertama, masjid tak ada, diuntungkan terus ataupun tak ada atas tanah kosong, bina baru sebiji masjid atas surau ataupun masjid itu dibaik pulih. Itu dua. Dan sumber bina baru ni ada banyak sumber. Yang pertama, kerajaan pusat. Semalam saya baru lagi dengan ICU Johor dan juga pengarah SPRM Johor, Datuk Azmi Alias bersama-sama saya berbincangkan tentang peruntukan kerajaan yang disalurkan ke negeri Johor, termasuk pembinaan masjid dan surau ni. Dan salah seorang ahli parlimen tanya saya satu soalan. Soalan ni dia tanya, dia kata biasanya kenapa buat syarat nak menyumbang kepada masjid kena mohon ni? Sebab dia tahu kalau mohon pada masjid ni mesti makan masa yang lama. Lepas tu saya jawab dengan detailnya. Saya kata kita negeri Johor ni kita ada ketua, iaitu ketua agama. Dan masjid ini adalah tanah wakaf. Bukan masjid ni pengurusi masjid punya ataupun pengurusi surau punya minta kena pengurusi masjid, bukan begitu. Kerana tuan rumahnya adalah Majlis Agama Islam negeri Johor. Jadi kita mohon, dan ada setengah permohonan memerlukan fatwa sampai satu peringkat fatwa, ya. Contohnya membina baru, meruntuh membina baru, ataupun tak runtuh tapi buat dekat belakang, buat kat sebelah. Jadi perlu difatwakan, iaitu bangunan lama nak buat apa? Nak buat balai raya ke, nak buat surah tahfiz ke, nak buat anak yatim ke, balai orang ramai ke, perlu difatwakan dahulu, barulah kita menguruskan permohonan bina baru itu, ya. Jadi ada proses. Pertama, sumber kerajaan pusat. Yang kedua, kerajaan negeri. Yang ketiga, duit zakat yang kita bayar, Majlis Agama Islam. Dan yang keempat ialah tabung pembangunan masjid. Tabung inilah. Dan yang kelima ialah sumbangan daripada orang ramai. Jadi ada banyak sumber. Bukan bermaksud kita buka tabung ni kerana tuan-tuan kata alah sebab tak ada duit lah buat tabung. Bukan begitu tuan-tuan. Tetapi nak kata duit tak ada masalah sebenarnya. Tetapi kita memberi peluang kepada orang ramai untuk bersedekah. Seperti hadis yang dibacakan oleh Ustaz Fadil tadi itu, iaitu apabila mati anak Adam, maka sedekah jariah itu akan berjalan terus macam pencen. Ini orang hidup pun lepas ni dah tak ada pencen. Tapi tuan-tuan bersedekah, mewakafkan, berinfak, masuk kubur pun tetap itu berjalan kita punya pahala. Jadi inilah kita buat kampung ini, satu supaya tuan-tuan dapat bersedekah dan tempat yang betul. Macam-macam tuan-tuan, termasuk ada seorang orang besar, saya tak sebut apa lah, dia jumpa saya, macam mana gambar ni orang boleh potong, boleh masukkan headline dekat Facebook, katanya saham patuh syariah. Gambar dia, gambar orang berkerana ni, tunjukkan saya. Saya macam ni kita kena buat rekod polis ni. Buat rekod polis hari ni, besok hilang lah. Tengok macam mana dia. Sebab tetapi selepas tu ada gambar orang lain pula masuk akaun. Dan kedai akaun sekarang dah bersepak. Semalam saya jumpa kat Facebook, dia kata siapa nak duit 1,000, mari hubungi dia. Ramai yang hubungi. Rupanya dia kata tolong pergi bank buka akaun, lepas tu tolong bagi dia akaun dengan PIN sekali, PIN number dan juga dia punya kad dan dia punya internet banking. Tuan-tuan, benda itu satu perkara yang berbahaya, ya. Janganlah buat begitu. Tapi kadang-kadang ada orang kita yang dah terdesak nakkan duit, dia buat benda itu, akhirnya dia ni dituduh di mahkamah kerana bersubhat dalam penipuan, ya. Jadi tuan-tuan, hari ini kita cerita tentang harta, iaitu pengurusan harta dalam Islam.
Allah SWT berfirman, wa bataghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, jadi carilah sebanyak-banyak akhirat, tetapi jangan lupa kepada dunia. Tuan-tuan, Islam bukannya tidak mahu kita kaya. Bukan Islam suruh kita beribadat sahaja semata-mata sehingga kita meninggalkan dunia. Bukan begitu, tuan-tuan. Malah kalau kita tidak berduit, kita tidak berharta, ada beberapa ibadat yang kita tidak dapat lakukan. Antaranya apa? Zakat kita tak boleh buat, naik haji tak boleh buat, malah bersemayam nak solat pun kalau tak ada beli pakaian tutup aurat pun kita tak boleh bersolat. Dan tuan-tuan, kita tengok ada sebuah negara, saya pernah melawat negara tu, tak jauh jiran kita. Saya belajar sejarah dulu. Negara tu umat Islam ni negara yang paling ramai umat Islam di dunia. Tahu tak? Negara mana? Sebelah dengan kita ya. 300,000. 300 juta lah, juta. Saya tahu semasa mula merdeka, dia merdeka awal pada kita. Lepas perang dunia tahun 45 dia dah merdeka. Kita lewat 10 tahun. Dan 90% orang Islam semasa merdeka. Tetapi sekarang berapa? Adakah 90% ke 80%? Saya berdialog, saya tanya. Ini pergi kat negara dia. Saya masa tu jadi kadi. 10 orang kadi tu pergi ke negara tersebut, sampai ke ferry, naik taksi. Saya duduk depan. Tak pakai songkok lah, dan dia pun tak tahulah kita ni kerja apa. Dia tanya, bapak datang sini untuk liburan? Ya, nak berlibur. Rupanya dia ingat apa? Dia bagi kad ni. Kalau nak ini, hubungi dia lah. Oh iya kan? Yang macam mana? Oh ini yang 18 tahun ni. Oh apa? Saya pula layan, dia orang start 2 orang tu. Apa? Pergi layan buat apa dia? Tapi kita nak tahu cerita. Lepas tu saya kata, macam mana? Macam mana nak apa? Dia kata, beritahu nombor bilik saja. Okey, tak adalah. Besok dia pergi ke pejabat agama dia. Yang beritahu agama dia lah. Saya tanya soalan kepada dia punya bos, macam pengarah. Dia beritahu agama dia lah. Saya tanya, dekat sini ada pencegah maksiat tak? Dia tak faham soalan dia. Dia berbisik-bisik. Apa dia bisik maksiat? Apa dia bisik maksiat? Saya tak tahu nak mengatakan, saya cakap orang putih sikit lah. Enforcement saya cakap. Dia tak faham juga. Tapi ada seorang tu, dia beritahu. Sebab yang seorang tu dia pernah pergi melawat Johor. Dia pernah pergi ke bahagian penguasa Johor. Dia kata, oh penjaga maksiat tu macam, oh begitu. Dia kata, kalau begitu, dekat sini penjaga maksiat tak ada. Ada hanya polisi. Tuan jangan sampai negara kita jadi macam tu, tuan. Kita sebelum ni kita berusaha untuk meningkatkan mahkamah syariah di Malaysia ni. Nak mendaulatkan undang-undang Islam ni berperingkat-peringkat. Tapi cabarannya banyak. Dan tahun ini adalah tahun agaknya yang mencabar juga lah. Kerana beberapa section ya sudah mula dicabar. Jadi kita jangan jadilah seperti negara tersebut. Lepas tu saya tanya dia maksiat, dia kata tak ada. Lepas tu saya cakap, kalau dekat bilik tu bawa awet boleh kan? Dia kata tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak boleh dia buat kerja depan orang ramai. Siapa nak buat kerja depan orang ramai? Mestilah buat kerja tutup-tutup. Ini yang berlaku, tuan-tuan, dekat negara ni. Dan bila saya tanya soalan,
Sekali berapa persen orang Islam negara ni? Rupanya makin kurang. Ramai orang-orang dia convert, tukar agama kepada agama lain, atau faktornya ialah kemiskinan, keuangan. Negara dia dah berapa banyak cabaran tahun 98. Kita gawat, dia pun gawat, rupa dia gawat lagi teruk. Malah beberapa company-company, syarikat-syarikat bank-bank dia telah pun dibeli oleh orang asing. Kemudian berlaku tsunami. Siapa dulu yang hantar bantuan pada dia? Dan pihak-pihak yang beri bantuan ini bukan kosong. Mereka ada agenda. Sebab itulah kita orang Islam, kita mesti kuat. Macam mana kita nak kuat? Kita mesti kaya. Kita mesti kuat dari segi keuangan. Tengok Nabi bukannya Nabi ni sebagai seorang, nak kata seorang mufti ke, seorang ustaz ke sahaja. Tetapi macam mana penulis barat Michael Hart boleh menyenaraikan manusia yang pernah lahir ke dunia ini, seorang yang terbaik ialah Nabi Muhammad. Saya ada buku tu yang ditulis oleh Michael Hart. Muka surat pertama, orang yang terbaik dalam dunia pernah lahir. Dekat kita macam-macam ada. Tokoh Hitler ada, Presiden Amerika ada, Nabi-Nabi ada. Tetapi kenapa Nabi Muhammad seorang yang paling hebat? Kenapa? Kerana Nabi ini terbaik dalam pelbagai bidang. Nabi betul dia sebagai seorang ketua agama, seorang mufti, betul. Tapi juga seorang pemimpin tentera, panglima angkatan tentera. Nabi sebagai peniaga yang berjaya. Nabi sebagai seorang suami, seorang bapa yang menjadi contoh tauladan. Hebat tuan-tuan sehingga sekarang. Dan Nabi ini seorang peniaga, bukan cikan-cikan. Ini peniaga yang berjaya, membawa barang dagangan. Orang ramai punya barang dagangan dibawa, sehingga satu masa dibawa barang dagangan Siti Khadijah, seorang perempuan yang kaya, sehingga perniagaan itu berkembang. Sahabat-sahabat yang terkenal, Sayyidina Osman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Umar dan lain-lain, mereka ini adalah peniaga yang berjaya. Bagaimana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf apabila berhijrah dari Mekah ke Madinah telah meninggalkan semua hartanya, tinggal harta yang banyak, tanah, harta-harta kekayaan ditinggalkan, pergi ke Madinah kosong, tidak ada pemodal. Tapi dia tidak pernah minta bantuan daripada sesiapa. Cuma soalannya nak tanya dekat mana pasar. Orang Madinah jawab apa? Dia kata tak payahlah kalau setakat nak pergi Madinah, kerana ekonomi Madinah ini dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ni kena pandai berniaga. Kalau setakat orang Mekah nak berniaga, memang akan habislah dengan orang Yahudi. Tetapi alhamdulillah, satu contohnya bawah, orang Yahudi niaga unta, Abdul Rahman bin Auf pun niaga unta. Tapi dia bagi package. Unta yang sana jual tak ada tali, yang jual ada tali. Akhirnya berjaya mengalahkan, menewaskan ekonomi riba orang Yahudi. Inilah contoh. Islam sampai ke seluruh dunia, malah ke Malaysia dihormati. Islam datang ke Melaka, boleh masuk istana. Tuan-tuan, kalau boleh masuk istana ni tuan-tuan, bukan orang cikai-cikai tak ada duit boleh masuk istana tuan-tuan. Dihormati. Pedagang-pedagang yang kaya datang, pedagang ke Melaka, sambil itu membawa seruan dakwah. Tuan-tuan, inilah peranan umat Islam. Kita kena bersatu padu. Kita perlu menjadi negara yang kuat. Kuat dengan apa? Ini keuangan. Bagaimana sekarang kita lihat isu Palestin, ini tak habis-habis dulu. Padahal orang Palestin tahun 40 semasa perang
tahun 38, tahun 39 masa perang dunia pertama dan dunia kedua, dia ni orang Yahudi daripada Jerman naik tongkang, naik kapal, melarikan diri dekat Palestin. Orang Palestin sambut, kesian. Walaupun kau Yahudi, kesian. Jadi dia minta tolong kepada orang Palestin. Dia ni kena halau daripada Jerman. Hitler dah bunuh ramai kawan-kawan dia. Dia dapat selamat. Mula-mula dia minta bantuan kepada orang Palestin. Akhirnya dia tendang, malah dia jajah, dia bunuh orang Palestin. Sekarang tuan, kita kena ada kekuatan. Walaupun kita tidak boleh pergi ke Palestin, apa yang boleh kita buat? Inilah sumbangan-sumbangan kita dan juga doa-doa kita. Ini cerita pasal apa tu skema. Kerana minda orang kita, orang Melayu terkenal dengan cerita agak-agak mak jenis. Benda ni memang tak boleh lagi lah. Panjat pokok kelapa, mimpi yang bukan-bukan akhirnya jatuh dulu. Dok berangan. Ini cerita-cerita Melayu. Malah dalam cerita-cerita Melayu, cerita Piramli sendiri pun dok cerita kalau orang kaya je belajar, orang berpangkat je belajar. Tuan Alhamdulillah, saya ni ialah dia kata pangkat tu taklah tinggi tapi pun lebih tinggi lah. Kadang-kadang kita nak cakap dengan orang ni, sebelum kita balik kita salam dia, minta maaf lah kalau ada kesalahan cakap, kan? Kita jangan sombong dengan orang. Kerana kita ni ada jawatan bukan kekal sama-sama. Kita ni ada jawatan, kita jangan belagak. Kita kena hormat orang, jangan ada tegak-tegak orang, marah-marah orang. Satu masa nanti balasan akan kena pada dia. Tuan, kalau tuan-tuan duduk kedai mamak Johor Bahru, duduk Johor Bahru lah, mana-mana kedai mamak, minum setengah jam, kejap ada orang minta sedekah. Minta sedekah ni, ada seorang tu, orang ni orang rasanya buta lah sebab pakai tongkat kan, buta lah kan. Orang tu tak pegang. Tapi yang saya pelik tu dia buta tu. Dia pegang tongkat tu, tapi lepas tu ada palang besi tu. Dia boleh elak untuk sendiri tu. Dia pegang untuk sendiri. Dia boleh untuk sendiri kan. Yalah dia dapat betul pakai betul. Dia hitam kan. Jadi saya pun, yalah. Kalau saya makan dengan anak saya cakap, kita jangan hina orang macam ni. Kita jangan hina. Kalau kita nak bagi sedekah, kita bagi sedekah. Kalau kita tak nak bagi, kita jangan hina. Sebab kalau kita hina orang, hari ni kita hina orang, dia terhina, akan datang boleh tak? Ini dunia berputar. Kita sekarang kita kedudukan, kita ada duit, kita ada pangkat. Satu hari nanti entah benda ni dia akan naik pangkat pada kita. Saya tak tahu. Kalau tuan-tuan baca motivasi, buku motivasi dan tuan-tuan kena baca buku ni, Jutawan Senyap. Tulisan Dr. Rosli. Yang saya tertarik, yang saya selalu bawa ceramah motivasi keuangan. Saya cerita Dr. Rosli ni dulu kerja pegawai bank dekat Johor Bahru. Kerja dia rampas harta orang. Orang tak bayar hutang, dia rampas. Satu rumah dia rampas barang-barang. Orang Melayu dia kata tak ada, ni perintah mahkamah dah ada. Sampai dia dah kerja bank, dia dah berjaya, dia berhenti, dia buat bisnes. Dia buka kilang. Pinjam juta-juta dengan bank. Akhirnya ujian kena pada dia tak boleh bayar hutang, dia muflis dan barang dia kena rampas. Orang bank datang kat rumah dia. Datang kat rumah dia pula, time. Ni orang Muar ni cakap time ni. Orang Muar ni. Orang Muar tak ada kali. Saya orang Muar. Saya tak panggil almari, saya panggil gobok. Dr. Rosli
Naik kereta ambil anak dia sekolah, orang bank dah tunggu nak rampas orang-orang dalam rumah. Kalau terus sendiri cakap apa? Tolonglah. Kalau betul nak rampas, rampaslah. Tapi tolonglah, jangan rampas depan anak saya yang berbalik sekolah ni, 2 orang ni. Jangan. Saya bapa, saya rasa memang malu dengan anak. Tak boleh terima, nanti anak pun akan terjejas masa depannya. Betul tak tuan? Ya. Yang tak pernah mengalami mungkin kita boleh gelap. Tapi tuan-tuan, orang bank cakap apa? Tak, kita jalankan tugas, kita ada perintah mahkamah. Dia cakap apa? Masa tu dia sedar. Aku dulu berpuluh-puluh orang merayu aku tak terima. Sebab aku jalankan tugas. Sekarang aku dah jadi apa? Sakit mental tuan. Besok kaya basikal. Daripada Sabah Bernam pergi ke Perak. Tak jauh lah sempadan. Kaya basikal tak tahu bila. Hala tuju tak tahu. Kerana dia telah mengalami ujian-ujian macam tu. Saya pernah jumpa tuan-tuan, orang yang dulu kaya jual tanah dekat Gelang Patah, dapat juta-juta, kena tipu pelaburan balak lah, pelaburan macam-macam pelaburan. Pelaburan emas lah, forex dia dekat Gelang Patah tahun 97. Saya dah kerja. Duit juta-juta buat Musa Jaya, buat Tanjung Pelepas buat tanah dia dijual juta-juta. Tapi bila tahun 2008 saya buat bancian penerima zakat ni, orang-orang miskin dekat Gelang Patah tu, jumpalah seorang ni. Kita tengok dia punya akaun, dia pernah pegang duit 2 juta. Tapi masa tu duit RM10 pun tak ada, nak makan pun tak ada. Kenapa? Kerana dia diuji dengan kekayaan terkejut. Sama juga dekat Pengerang, buat kajian, pelik. Dapat dia banyak, tapi sekarang mana duit? Saya pernah jadi cikgu dekat Port Dickson. Saya cikgu baru, cikgu berapa bulan, bawa motor kacai je lah. Tapi anak murid saya tingkatan 4 bawa Kawasaki Kit RM25,000. Seorang tu bawa kereta Wira, abang dia bawa kereta Wira. Parking tempat cikgu pula. Yalah saya tak ada kereta, dia parking tempat saya pula. Tanya cikgu-cikgu, ini kenapa anak murid kaya? Baru jual tanah dekat Felda LB Johnson buat KLIA tu. Jadi surat khabar masa tu, surat khabar Harian Negeri Sembilan cerita lah. Hari-hari toke-toke datang ke padang dekat Felda tu, jual perabot, jual kereta, jual peralatan semua. Jadi minggu tu saya 4 orang naik kereta dengan kawan saya, jom kita pergi meriah lah. Sampai satu rumah, kawan dia lah, pakcik tu tanya, pakcik, tu kereta siapa tu? Kereta Honda Pari, RM170,000 baru beli. Tapi kenapa wiper naik gitu je tak bawa? Kereta-kereta baru. Tu kereta siapa? Kereta saya lah, pakcik jawab. Tapi tak bawa pakcik. Pakcik tak ada lesen lagi. Tak ada lesen tapi duit dah ada. Beli. Mengaku je segala buat pergi umrah. Ya. Tu tahun 96. Selang 4-5 tahun saya pergi balik sekolah saya, saya tanya mana orang-orang kaya. Sampai tanya lah Ustaz. Semalam kau dia tu buat Ramai-ramai gantung-gantung orang tu nak cari 5 orang yang berduit pun tak ada. Tak ada. Kemana? Habis. Masa tidak ada duit. Yang ni macam tahu je tuan. Macam mana sekarang kalau kita pun kena berhati-hati sekarang ni. Pergi baru buka akaun bank, macam saya buka akaun bank, balik rumah adalah skema telefon. Kita nak buat kajian lah tentang apa macam-macam. Nak minta nombor lah, nak minta nombor akaun dan sebagainya. Tengok. Kerana dia mengetahui kita mempunyai kewangan yang ada.
Tuan-tuan dulu, ini sekitar tahun 80-an. Ayah saya ustaz mengajar dekat Pahang. Anak-anak murid dia dan juga bapa-bapa dia datang lah, biasanya datang. Kalau ada anak asrama tu datang lah jumpa ayah saya berbual. Mewahnya orang Kedah tahun 80-an. Kerana harga sawit mahal. Tapi tuan-tuan tahu tak cerita apabila orang Kedah pada masa tu dia mewah, dia buat apa? Masa tu dia beli peti ais. Padahal elektrik pun tak ada. Tapi beli peti ais. Buat apa? Taruh baju. Tak apalah, nanti ada elektrik di pasar lah. Tak ada juga elektrik. Lepas tu baru ada elektrik malam-malam ni kan. Dan juga orang masa tu isap rokok. Masa tu tak ada lagi lighter ni, tak ada. Dekat pelita dekat nilai, tuan-tuan tahu tak? Rokok dia isap. Dia bukan dia cucuk dekat pelita. Dia pergi ambil duit RM1 bakar. Bakar duit RM1, cucuk dekat dia punya rokok dia. Kenapa? Duit RM1 ada nilai dia. Ini tentang pujian. Kita jangan jadi dalam Quran cerita pasal Qarun. Yang kita nak cari harta karun tu. Ini pengajaran orang yang musnah kerana duit. Kerana banyak harta, tak mau bayar zakat, akhirnya dimusnahkan, diberi pengajaran. Saya ada juga kawan-kawan yang dulu berjaya tetapi menerima ujian, rupanya orang-orang ni dia terkejut dapat duit. Sekarang ni ke mana? Ini tuan-tuan, sedih kan? Jadi peluang yang kita ada ni tuan-tuan, selama yang kita berduit ni, baiklah kita beri sumbangan. Sekarang ni kita menghadapi ujian ekonomi. Malam saja kalau kita tengok nilai duit Malaysia dengan dolar Amerika RM4.80, menyamai tahun 98. Saya tahu tahun 98 saya dah gitu. Duit Singapura 3.6. Minggu lepas saya jumpa seorang orang, wah dekat Johor Bahru, dia tegur saya. Dia tanya macam mana dah dekat sini. Dia kata saya nak pindah Johor Bahru. Muda-muda lagi, umur 22 tahun. Dia kenal saya. Masa saya buat pertandingan memasak asam pedas, dia dapat nombor 2 di kampung. Jadi dia kenal saya. Rupanya sekarang ni dia kerja tukang masak dekat Johor Bahru, dekat Singapura. Rumah kat Johor Bahru, kerja kat Singapura, ulang alik. Berapa pendapatan dia? Dia kata pendapatan dia RM14,000 sebulan. Itu belum naik-naik pada semalam. Semalam dolar Singapura dengan Malaysia hampir 3.6. Malah negara yang besar ekonominya, Jepun, sudah mula jatuh. China sudah mula jatuh. Itu negara besar tuan-tuan. Ini Malaysia. Jadi kita kena berjaga-jaga dan kita kena bijak dalam menguruskan keuangan. Saya minggu lepas bersama dengan pengarah AKPK. Mana tu AKPK tu? Yang perunding kalau ada orang masalah keuangan. Ya, dia cerita termasuk orang-orang kerajaan. Dia cerita orang kerajaan, antaranya dia buat personal loan yang banyak, akhirnya dia tak dapat bayar. Akhirnya dia potong lebih daripada 40%. Dia punya gaji baki kurang daripada 40%. Boleh dikenakan tindakan kata tertib oleh jabatan. Ya, kalau potongan itu bawah daripada bagi dia 40%. Jadi AKPK, saya berbual dengan pengarah dia dan dia kata orang yang menjalani kaunseling AKPK ni bukan orang gaji sikit-sikit ni. Malah ada orang gaji RM30,000 dia kata. Betul ke ni? Ya, CEO pun. Kenapa? Betul gaji RM30,000. Bayar rumah berapa? Bayar kereta berapa? Hutang-hutang bisnes dan lain-lain.
sehingga tidak boleh cover dia punya hutang, sehingga peringkat hendak dimufliskan. Jadi ini isyarat ekonomi Jepun, ekonomi China yang lapor kenaikan dolar keruntuhan ini. Kita perlu berhati-hati, berjaga-jaga, dan kita sebagai seorang Islam, kita kena bijak menguruskan keuangan kita supaya jangan nanti menjadi fitnah kepada kita. Ni pernah ada cerita dekat sebuah negeri, orang agama lain ajak berbuka puasa dekat mana? Dekat gereja. Jadi di sebuah negeri berlaku ni, dipanggil anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal, dia bagi hadiah, bukan sikit hadiah, bagi handphone, bagi duit raya. Ini kita bimbang kerana mereka menggunakan keuangan untuk orang Islam beralih kepada akidah, runtuh akidah Islam sehingga masuk kepada agama. Jadi inilah akhirnya, saya menyeru kepada tuan-tuan, sahurlah. Memang masjid ni memang bayar. Ini tanya kursi. Masjid ni setiap bulan bayar berapa kepada kampung kita. Belasan tahun, berapa ribu? Ya? 2,000, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan kena banyak lagi masuk kampung. Kerana kampung tuan-tuan ni, masuk kampung kepada masjid ni, kita bantu seluruh negeri Johor. Betul, semua ni saya jadi gaji dah banyak daerah lah. Semua ni masjid dan surau kewangan dia cukup. Tapi kalau saya nak sebut beberapa daerah lain yang saya pernah bertugas, kita tengok keadaan dia. Ya, kewangan dia, tabung dia, kutipan dia, ya, dengan keceriaan dia, kebersihan dia agak kurang kerana tidak mendapat sumbangan keuangan yang cukup baik. Jadi inilah tabung ini, tabung tuan-tuan dibayar kepada pejabat gaji, dan masuk tabung ni kita membantu seluruh umat Islam memanjangkan jariah tuan. Jadi pertama kita banyaklah membantu menyumbang kepada tabung pembangunan masjid dan amal jariah. Kata itu saja saya berkongsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mendengar kupasan berkenaan tentang skema yang Malaysia ni tak ada kedai, jadi banyak kedai, tentang ekonomi umat Islam yang sepatutnya disalurkan ke mana, jangan sampai disalurkan kepada tempat-tempat yang salah. Baik tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah berada di penghujung forum kita pada malam ini. Saya suka ingatkan kepada tuan-tuan, kalau siapa yang nak menyumbang ke tabung pembangunan masjid dan amal jariah negeri Johor, pada malam ini kita buka kaunter di luar masjid, dan tuan-tuan juga boleh lawati web www.tbmj.gov.my dan scan QR ni. InsyaAllah nanti tuan, sekarang ni QR ni tuan, tak boleh tuan. Kalau ada tu, tak boleh tuan ni lah QR kita, sama ada bayar bus ataupun guna Type Pay. Jadi tuan-tuan, sebelum kita menutup, saya ada dua pantun. Baik, bunga tetap di atas kepala anak dusun pasang berita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusul maaf diminta. Bunga seroja di atas kepala, jatuh di timpul buah bulanan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga kami pohonkan. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan aku boleh ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.